sebenarnya dia adalah berpunca daripada peperangan yang dirancang oleh Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ialah Yahudi yang dihalau oleh Rasulullah daripada Madinah. Kemudian mereka mengambil Palestin dengan nama Zionis. Mereka lah Bani Qainuqa yang dihalau Rasulullah di Madinah. Kemudian mereka membentuk New World Order sekarang. New World Order inilah saki-baki Bani Qainuqa yang dihalau oleh Rasulullah. Mereka lah yang mencetuskan peperangan di Ukraine. Mereka lah yang mencetuskan peperangan di Taiwan. Mereka lah yang mencetuskan peperangan di seluruh dunia. Dan sekarang mereka telah memasuki di Eropah ataupun di Finland ataupun di Norway untuk tujuan sama. Sekarang kita sedang berdepan dengan darjah kecil dalam konteks indeks kebahagiaan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, semuanya Tuan Imam, Tuan Pengerusi, muslim-muslimat yang dirahmati sekalian, dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dalam kesempatan pagi ini di akhir-akhir Ramadan yang penuh berkat, izinkan saya untuk mengajak tuan-tuan tentang indeks kebahagiaan yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu pada beberapa minggu lepas. Kita mulakan dengan ayat surah An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falyahyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surah An-Nazm. Barang siapa yang beramal soleh daripada lelaki dan wanita atau wanita sedangkan dia beriman, maka benar-benar kami akan memberikan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik, dan kami akan memberikan balasan sebaik-baik, lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Dan dalam konteks ini kita lihat ayat ini menggambarkan kebahagiaan dalam konteks kita ialah kebahagiaan yang menuju kebahagiaan akhirat, yaitu mereka yang beramal soleh dan mereka yang beriman. Tetapi hari ini saya ingin bandingkan apakah yang dimaksud dengan kebahagiaan barat. Sementara kita tengok gambar dan dikeluarkan pada bulan lepas indeks kebahagiaan yang dicapai oleh dunia. Dalam konteks ini mereka telah membelah dunia kepada 3 kawasan. Yang satunya adalah kawasan yang bahagia, termasuklah negara Eropah yang mereka sangka Eropah lah bahagia. Negara yang pertengahan termasuklah Malaysia yang bukan derita, bukan bahagia. Dan termasuklah negara yang paling derita dunia, iaitu negara-negara umat Islam yang sedang berperang. Dan mereka meletakkan beberapa parameter, termasuklah ekonomi, kesihatan, pendidikan, kebebasan dan seumpamanya. Parameter ini kemudian diukur dan mereka telah membelah dunia kepada 3 bahagian. Dan sekejap lagi kita lihat kita lihat gambar. Ya, inilah gambar indeks yang dikeluarkan oleh Bangsa Bersatu. Di sini tuan-tuan akan lihat yang warna orange ialah negara yang bahagia. Yang warna merah ataupun pink itu negara yang pertengahan. Malaysia termasuk di antaranya. Dan yang biru adalah negara yang derita. Kebanyakan negara Islam diletakkan sebagai negara menderita. Mari kita lihat apakah benar, sebab mereka mengukur parameter yang dapat dibaca, yang mereka tidak mengukur indeks sebagaimana yang kita baca dalam ayat tadi, beriman dan amal soleh. Dalam konteks ini mereka telah letakkan ranking yang pertama sampai terakhir. Yang paling bahagia dunia mengikut Bangsa Bersatu ialah Finland, negara yang tidak percaya Tuhan sama sekali. Denmark, Iceland, Israel yang sedang berperang, Israel yang sedang membunuh umat Islam diletakkan sebagai negara yang keempat bahagia dunia. Rupa-rupanya membunuh manusia ini memberikan kebahagiaan di sisi Bangsa Bersatu. Netherlands, negara yang tidak percaya Tuhan, yang mengamalkan LGBT sebagai terbuka, dianggap sebagai negara yang paling bahagia.
Sweden, negara yang membakar Al-Quran, yang mencetuskan, menghina umat Islam, diletakkan sebagai antara negara yang bahagia. Sweden, negara yang total menolak ketuhanan, negara yang bahagia. Switzerland, Luxembourg, New Zealand, inilah yang mereka sangka negara yang bahagia. Apakah benar? Marilah kita lihat dan kita bandingkan dengan apakah yang dimaksudkan dalam ayat yang kita baca tadi. Dan kita lihat juga mereka memberikan markah yang paling tinggi kepada Finland, dan itulah sebab Malaysia menjadikan Finland sebagai model dalam pendidikan kita. Dan Finland ialah antara negara yang paling banyak membunuh diri, dan mengikut umat Islam dialah negara yang paling derita. Apa yang mereka sangka negara yang bahagia, rupa-rupanya di sisi umat Islam ialah negara yang paling derita. Membunuh diri ialah sebagai simptom kebahagiaan yang sudah hilang sama sekali, dan bunuh diri ialah maksud penderitaan yang abadi. Mereka meletakkan Denmark, Switzerland, Iceland, Netherlands, Norway dan sebagainya tadi dengan markah-markahnya yang semata-mata diasaskan kepada parameters yang boleh di-quantify. Adapun tentang kejiwaan, mereka tidak masukkan dalam indeks yang dikeluarkan ini. Kita lihat, alhamdulillah, barangkali benar, negara mereka negara yang bersih. Mereka ialah negara yang sudah membangun, negara maju. Ini ialah di Finland. Kita lihat satu contoh di Finland yang letakkan negara yang paling bahagia dunia. Negara mereka hampir tidak ada pembangunan. Mereka sudah membangun dan mereka sangat bersih dan rasuah kosong. Selain pada itu, kesihatan mereka, seorang doktor hanya menjaga dalam 100 orang. Berbanding dengan Malaysia, seorang doktor dengan ribuan penduduk. Dan itulah di antara indeks yang mereka sebut. Kebebasan bercakap, mereka boleh cakap apa saja, termasuk menghina agama. Dan itulah Finland. Tetapi sayang, mereka tidak percaya bertuhan. Tidak percaya bertuhan dalam konteks bangsa bersatu ialah satu ranking bahagia. Siapa yang percaya bertuhan, mereka yang derita. Oleh sebab itu, semua negara Islam derita. Mereka yang tidak percaya Tuhan ialah negara yang bahagia. Contohnya, Finland yang mereka letakkan sebagai ranking pertama, negara yang menolak Tuhan seluruhnya. Marilah kita renung, tuan-tuan. Dan membunuh diri ialah simbol kebahagiaan, kebebasan mereka. Negara mereka yang letakkan tempat yang bahagia tadi, rupa-rupanya negara yang paling derita. Mereka membunuh diri. Finland tempat yang kelima dunia membunuh diri. Termasuklah negara-negara Eropah yang mereka kata negara bahagia, rupa-rupanya negara yang paling derita. Di manakah kebahagiaan? Di manakah kebahagiaan yang mereka sedang bincang sekarang? Kita lihat seluruh negara Eropah, negara yang banyak membunuh diri. Dalam konteks kita, negara yang derita. Kita lihat dalam konteks sekarang, Finland, Sweden, negara yang menimbulkan krisis peperangan, khususnya terlibat di Ukraine. Mereka ingin masuk ke dalam kawasan negara yang disebut sebagai negara NATO, yang menyediakan tentera bagi pihak Amerika untuk menghancurkan negara yang tidak dikehendakinya. Dan negara yang paling berkrisis inilah dikatakan negara paling bahagia. Negara yang sedang menderita tentang krisis peperangan ini dikatakan negara paling bahagia. Betapa jauhnya daripada apa yang kita masukkan di sini. Dan Finland, Sweden, yang dikatakan negara bahagia ini sedang melobi untuk memasuki Pakatan NATO dan ditentang oleh Hungary dan Turki. Kita lihat Finland dan Sweden dalam krisis peperangan apabila Amerika kalah di Ukraine. Di Malaysia belum diisytiharkan, Amerika telah kalah di Ukraine secara total. Mereka ingin meletakkan satu lagi medan peperangan yang kedua, yaitu di Finland. Dan Finland dan Sweden akan bakal menjadi tempat peperangan baru. Dan selain pada itu, mereka juga merancang Turki untuk menjadikan tempat peperangan baru. Selain daripada antara Iran dan Israel, dan juga Taiwan dengan China, mereka sedang merancang peperangan, dan Taiwan diletakkan sebagai negara yang paling bahagia di Asia. Negara di bawah yang sekarang diambang peperangan, diisytiharkan negara yang paling bahagia. Apakah yang mereka maksud dengan bahagia? Mari kita lihat lagi. Kita lihat bagaimanakah negara yang mengamalkan LGBT, kebebasan bercakap dan menolak kebenaran dalam konteks manusia beragama diletakkan sebagai negara yang bahagia.
Umpamanya Sweden, Norway, Finland ialah negara yang mereka letakkan sebagai negara yang paling bahagia. Mari kita lihat. Negara yang paling banyak bunuh diri ialah negara Eropah. Negara yang warna kuning ialah negara yang paling derita dalam konteks kita, sebab mereka adalah negara yang paling banyak membunuh diri. Membunuh diri maksudnya penderitaan abadi. Kemudian hampir semua negara Eropah mereka mengalami penyakit yang sama, iaitu membunuh diri sebagai simbol penderitaan, tetapi bagi mereka itu kebahagiaan. Dan sekarang sudah ada istilah yang mereka sebut sebagai merciful killing, iaitu pembunuhan yang ditolong oleh doktor. Doktor bersama dengan pesakit bekerjasama untuk mematikan pesakit tersebut. Orang Eropah apabila mereka sudah sampai usia 70 tahun, usia penderitaan, sakit yang datang bertiba-tiba, dan urusan hospital yang sangat tinggi menyebabkan mereka mengambil jalan mudah, iaitu membunuh diri. Dan mereka merancang dengan doktor, minggu depan mereka daftarkan untuk mati. Dan ini dipanggil sebagai assist suicide yang dilakukan secara terbuka di Eropah sebagai simbol kebahagiaan mereka. Bagi kita ialah sumber penderitaan. Oleh itu parameter mereka bercanggah head on collision dengan kita. Seolah mereka kata bahagia, kita kata derita. Yang kita kata derita, mereka bahagia. Yang demikian juga kalau Dajjal, yang neraka dia kata syurga, syurga dia kata neraka. Sekarang kita sedang berdepan dengan Dajjal kecil dalam konteks indeks kebahagiaan. Kita lihat tuan-tuan, hampir seluruh negara Eropah yang mereka katakan negara yang paling bahagia, negara yang paling tinggi pembunuhan diri, membunuh diri sepanjang 10 tahun ataupun 20 tahun, 30 tahun, tahun 90 sampai ke 20, kita lihat statistik barangkali suka tuan-tuan lihat, tetapi yang rekasanya adalah seluruh negara Eropah membunuh diri dan negara yang paling derita. Di England, rupa-rupanya kita baru tahu bahawa ada satu yang mereka sebut main stand, tempat untuk bunuh diri. Mereka sediakan untuk bunuh diri, simbol negara maju. Dan sepanjang mereka telah membina sejak pada tahun 2016, telah 23,000 orang British yang kita sangka maju mendaftar dan sudah membunuh diri. Dan tempat ini harus dikembang lagi sebab terlalu ramai orang ingin membunuh diri di England. Rupa-rupanya England negara yang derita. Inilah untuk kita ambil intibar dalam konteks ini. Dan kita lihat dalam standard tadi, Israel keempat dunia, negara paling bahagia. Mereka telah membunuh umat Islam. Mereka telah menukarkan Palestin menjadi Israel. Sekarang sudah tidak ada Palestin, yang adalah Israel. Dan mereka sentiasa membunuh umat Islam setiap bulan puasa. Sudah 3 tahun berturut-turut mereka menzalimi umat Islam ketika kita sedang berpuasa. Dan tahun ini mereka ulang sekali lagi. Dan mereka yang menzalimi umat Islam dikatakan negara yang bahagia. Pada tahun lepas, 2 tahun lepas, kita lihat mereka menceroboh ketika umat Islam sedang berpuasa dan menyebabkan kematian, penderitaan, kecederaan yang dilakukan oleh Israel. Maka Israel diletakkan sebagai negara keempat paling bahagia dunia. Rupa-rupanya menjadi orang zalim itulah bahagia dalam konteks barat. Inilah yang diambil, dipegang oleh bangsa bersatu. Sebab data ini dikeluarkan oleh bangsa bersatu. Kita lihat, ini suasana terlepas ketika umat Islam sedang berpuasa, sedang melakukan solat Jumaat hari kedua, minggu kedua Jumaat, mereka telah datang dan melakukan apa yang terlihat dalam gambar ini di Masjid Al-Aqsa. Dan tahun ini juga mereka melakukan yang sama, dan mereka sedang melakukan sekarang. Dan sekarang mereka sedang membunuh, dan mereka diisytiharkan sebagai negara yang bahagia. 6 April 2023, barulah minggu lepas, mereka telah masuk Masjid Al-Aqsa dan melakukan kezaliman ini, dan mereka diberikan indeks yang bahagia. Apabila mereka membunuh umat Islam, seolah-olah umat Islam membunuh umat Islam seperti membunuh seekor cicak. Itulah bangsa bersatu yang tuan-tuan sanjung. Dan kita lihat tuan-tuan, mereka bukan saja menzalimi Masjid Al-Aqsa, tetapi termasuklah juga di Gaza dan Lebanon. Dan mereka mendakwa bahawa Lebanon telah menyerang mereka. Yang mereka lakukan kezaliman sepanjang puluhan tahun, mereka silent.
Dan tuan-tuan, hari ini umat Islam bangkit untuk membela agama dan umatnya, dan itulah sedang kita saksikan hari ini. Setiap masa, setiap hari mereka melakukan perkara yang sama. Kita lihat indeks yang lain. Negara yang dikatakan negara bahagia tadi, negara yang bebas melakukan LGBT. Menukar manusia menjadi hewan, itu satu lagi parameter untuk menjadi bahagia. Negara Portugal, Finland, Spain, Norway ialah negara yang telah menjadikan jantan kawin jantan sebagai legal. Siapa yang membenarkan LGBT? Negara yang bahagia, yang disebut oleh bangsa bersatu. Bangsa-bangsa bersatu sedang mempromosikan LGBT, dan mereka sangat marah negara Islam yang masih belum memberikan kebenaran LGBT, dan tahun lepas mereka attack Qatar ketika pertandingan bola sepak dunia. Mereka ingin Qatar mengisytiharkan LGBT dibenarkan di Qatar, tetapi ditentang oleh kerajaan Qatar. Inilah yang mereka lakukan. Dan negara-negara yang terlibat ialah negara yang mengamalkan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Hasilnya tuan-tuan, seluruh penduduk Eropah, lebih separuh penduduk Eropah ialah penduduk luar nikah. Statistik ini dikeluarkan oleh satu badan yang mengatakan seluruh penduduk Perancis, 60% penduduk Perancis ialah anak luar nikah. Estonia 56%, Sweden 50%, Denmark 54%, Portugal 53%, seluruh negara Eropah separuh daripada rakyatnya lah anak luar nikah. Dan inilah kebahagiaan. Apabila mereka menukar manusia menjadi hewan, itu simbol kebahagiaan bagi Barat. Maksudnya mereka telah mentarifkan secara head-on collision dengan apa yang sebenarnya. Dalam konteks ini kita lihat Sweden yang membakar Al-Quran, yang mereka letakkan sebagai kebebasan untuk bertindak, termasuklah untuk menghina agama lain. Dan mereka membakar Al-Quran yang menimbulkan fenomena yang besar sedunia. Bagaimanakah reaksi umat Islam terhadap perbuatan itu demikian. Sebenarnya mereka tujukan kepada Turki, sebab mereka sedang melobi untuk masuk NATO, dan mereka tuju kepada Turki, dan mereka membakar Al-Quran di depan embassy Turki. Tetapi mereka tidak sangka bahawa seluruh umat Islam dunia bangkit untuk menentang perkara yang sama. Dan negara yang melakukan pembakaran Al-Quran diisytiharkan negara yang bahagia. Kita lihat, yang membakar Al-Quran ini ialah seorang, tetapi dia adalah mewakili kerajaan Sweden. Bahkan dia mewakili Eropah, kesatuan Eropah. Itu sebab umat Islam bangkit, bukan individu yang bakar, tetapi Eropah yang bakar Al-Quran. Dan dia adalah pengamal LGBT yang sudah tidak ada perasaan benar dan palsu lagi. Seorang yang melakukan LGBT atau bekas LGBT, mereka sudah tidak kenal kebenaran lagi, tuan-tuan. Allah telah tutup hati mereka. Dan pembakar Al-Quran ini, mereka yang mengamalkan LGBT secara terbuka, dan dia lakukan di Sweden, Denmark secara terbuka, dan dia dikaitkan dengan jenayah ataupun melakukan LGBT terhadap kanak-kanak yang masih muda di bawah usia 18 tahun. Itulah yang dia sangat suka. Dan mereka yang terlibat dengan LGBT, mereka yang sudah tidak kenal kebenaran. Manusia yang telah bertukar, manusia menjadi hewan. Dan itulah suasana yang digambarkan oleh bangsa bersatu sebagai negara yang bahagia. Mereka membakar, dan sambil mereka membakar, mereka membawa bendera LGBT. Maksudnya kebebasan bertindak, kebebasan bersuara ialah kebahagiaan. Dan inilah ukuran Barat tentang kebahagiaan. Dan sebagai respon, sebagaimana kita lihat dalam berita yang lalu, Turki telah respon dan bertindak balas atas apa yang mereka lakukan dengan membakar bendera Denmark dan juga Sweden. Sebenarnya dia adalah berpunca daripada peperangan yang dirancang oleh Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ialah Yahudi yang dihalau oleh Rasulullah daripada Madinah. Kemudian mereka mengambil Palestin dengan nama Zionis. Mereka lah Bani Qainuqa yang dihalau Rasulullah di Madinah. Kemudian mereka membentuk New World Order sekarang. New World Order inilah saki-baki Bani Qainuqa yang dihalau oleh Rasulullah. Mereka lah yang mencetuskan peperangan di Ukraine. Mereka lah yang mencetuskan peperangan di Taiwan. Mereka lah yang cetuskan peperangan di seluruh dunia. Dan sekarang mereka telah memasuki di Eropah ataupun di Finland ataupun di Norway untuk tujuan sama. Dalam satu hadis yang panjang ini, tuan-tuan, yang dibawakan oleh Ibnu Majah. Ibnu Majah mengatakan akan muncul Dajjal.
Dajjal ini membawa misi yang bercanggah sama sekali dengan kebahagiaan umat Islam. Dia disokong oleh Yahudi wanita dan diikuti oleh 70,000 daripada Yahudi Asfahan. Ini panjang barangkali. Tapi apa yang saya sebutkan di sini ialah Rasulullah mengatakan bahawa dia boleh memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Kemudian ya'murus sama' fayamtur wal ard fayambut, dan bumi akan subur dengan tumbuh-tumbuhan. Mahu jannah wan nar, dan bersama dengan Dajjal ini ada neraka, ada syurga, ada neraka di tangannya. Fajannatuhu narun, syurganya lah neraka. Wa naruhu jannah, dan nerakanya lah syurga. Dan apa yang kita sedang bincang ini benar-benar menggambarkan ciri yang dimasukkan tadi. Syurga bahagia yang mereka sangkakan rupa-rupanya neraka. Neraka yang mereka sebut ialah negara Islam, negara yang percaya pada Allah. Mereka kata negara derita, dan itulah syurga. Benar-benar hadis ini mengatakan mereka telah mencapai teknologi yang sangat tinggi. Mereka boleh turunkan hujan, mereka boleh tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang banyak, dan mereka boleh bergerak daripada satu tempat ke tempat dengan cepat. Dan itulah ciri Dajjal sebenarnya, tetapi sekarang telah diwakili oleh Dajjal kecil yang sedang membuat indeks kebahagiaan di dunia. Mari kita lihat negara kita. Negara kita, Malaysia, yang kita cintai, tempat yang 79 di dunia. 79 daripada 146. Tidak bahagia, tidak derita. Bahagia tidak, derita apa tidak. Muzabzabin baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Itu Malaysia. Muzabzabin baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Bahagia tidak, derita apa tidak. Mari kita lihat indeks kita, lebih kita renungi. Apakah kita masyarakat yang bahagia di sisi mereka ataupun sebaliknya? Kita lihat markah Malaysia ialah 5.38. Dan kita hampir sama dengan Libya. Indonesia lebih derita sedikit, satu tangga di bawah kita. Kongo derita, China pun derita. Siapa yang menentang Amerika, dia akan derita. China menentang, dia akan derita. Rusia menentang mereka, akan derita. Seluruh negara yang menentang Bani Konokok, dia akan derita. Siapa yang menyokong Bani Konokok ataupun New Order yang mereka sebut sekarang, negara bahagia. Taiwan, negara yang diambang peperangan, dianggap negara paling bahagia di dunia, di Asia. Nombor 4 di dunia. Sebab mereka menyokong Bani Konokok dan mereka disahkan sebagai negara yang bahagia. Malaysia. Kita lihat di manakah kita berada. Malaysia 79 daripada 146. Lebih kurang 49 markah. Kalau di sekolah kita panggil C, markah C. Markah gagal. Dan segi kebahagiaan kita C. Dan bunuh diri juga ciri negara yang derita. Ini statistik yang dikeluarkan oleh resmi. Membunuh diri daripada tahun 2014 dibanding dengan tahun 2019. Hampir sama jumlahnya, cuma meningkat sedikit pembunuhan diri. Tetapi yang ketaranya, sebelum ini yang bunuh diri ialah lelaki. Majoriti yang bunuh diri sebelum ini ialah lelaki. Tetapi bermula pada tahun 2019, yang banyak bunuh diri ialah wanita. Dan para pengkaji masyarakat boleh mengkaji kenapakah begitu drastik perbezaan antara lelaki dan wanita yang sangat derita. Dalam kajian negara kita, profesi yang paling derita ialah polis. Diikuti oleh doktor, jerawat. Itulah 3 profesi yang tinggi yang paling derita dunia. Saya sangka polis ialah profesi yang paling bahagia sebab mereka menegakkan undang-undang. Rupa-rupanya mereka paling derita. Dan pangkat yang paling derita dalam statistik, saya tak bawa sini, ialah sarjan. Sarjan ialah pangkat yang paling derita dalam polis. Polis paling derita dan yang paling derita ialah sarjan. Saya tak tahu sebab. Ini dikeluarkan oleh Malaysia. Saya tak bawa statistik itu, tapi statistik ini dikeluarkan resmi oleh kerajaan kita. Kemudian kita lihat membunuh diri. Malaysia sangat ramai bunuh diri. Sehingga kita tidak boleh lagi untuk menghalangnya. Kerajaan membuat cadangan. Siapa yang mencadang ataupun percubaan bunuh diri, kemudian dia terjun tapi tak mati, sebelum ini dia jenayah. Kalau cuba bunuh diri kemudian tak mati,
Itu jenayah. Tetapi sekarang kerajaan mengatakan kita harus kasih sayang. Kita tak boleh lagi menghukum mereka. Kita dikriminalisasi. Perbuatan untuk percubaan membunuh diri dan disokong oleh ahli parlimen. Kemudian tahun lepas kita lihat pemimpin kita telah mencadangkan supaya Malaysia tidak menyalahkan mereka yang cuba untuk membunuh diri. Masih belum diluluskan tetapi sedang dicadangkan. Mereka sedang bekerja untuk menghalalkan percubaan bunuh diri. Sedangkan bunuh diri adalah perkara yang terlarang dalam Islam. Kami disokong lagi pada lepas, mereka mengatakan mereka akan membawa dekriminalisasi percubaan untuk bunuh diri ini akan dibawa ke parlimen. Saya tak tahu apakah statusnya sekarang. Tahun lepas dibawa ke parlimen. Saya tidak tahu apakah status. Tuan-tuan yang lebih arif pada saya barangkali tahu apakah status kita. Kita negara muzabzabi nabaina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Allah sebut demikian. Tuan-tuan, kita kembali kepada negara yang paling bahagia di Asia. Negara yang paling bahagia ada 3 di Asia. Pertama, Singapura, Taiwan dan UAE. Ialah 3 buah negara yang paling tinggi happiness index yang dikeluarkan oleh Bangsa Bersatu baru bulan lepas. Kita lihat satu persatu. Kita lihat mula-mula sekali ialah Taiwan. Taiwan ialah sebahagian daripada China, sebagaimana Singapura dulunya sebahagian daripada Malaysia. Mereka berpisah, mereka berperang, dan sekarang China ingin mengambil kembali negaranya Taiwan, tetapi di belakangnya ialah propaganda yang dilakukan oleh Bani Konokok. Bani Konokok bernama New World Order yang melakukan provokasi di situ. Dan kita lihat Taiwan diambang peperangan dan diletakkan negara yang paling bahagia. Mereka yang menyokong Uncle Sam ataupun Bani Konokok, mereka bahagia. Mereka yang bersama dengan sebaliknya, mereka derita. Dalam konteks ini, peperangan yang sedang diambang peperangan antara negara besar Amerika, Bani Konokok, dengan China sedang diambang peperangan. Dan Taiwan muncul negara yang paling bahagia di Asia Tenggara apabila dia menyokong Bani Konokok. Dalam konteks ini, mereka menjangkakan peperangan yang berlaku di antara dua ini, peperangan yang tidak ada taranya setakat ini. Dan kita berdoa supaya tidak berlaku, sebab Asia Tenggara ataupun di kawasan laluan Asia Tenggara ini, Laut Cina Selatan akan menjadi tempat yang tidak dapat kita gambarkan sekiranya berlaku. Alhamdulillah. Dalam konteks ini Singapura, tadi dikatakan bahawa 3 buah negara yang paling bahagia di Asia ialah Singapura, Taiwan dan UAE. Kita lihat Taiwan diambang peperangan, tetapi mereka menyokong Amerika, maka mereka bahagia. Dan Singapura, negara yang sedang berjuang untuk membenarkan LGBT. Dan ini ialah ucapan Perdana Menterinya terlepas ketika hari kebangsaan mereka, dia mengisahkan satu perkara yang sangat besar. Berita barangkali tak sampai ke Malaysia, tetapi seluruh negara Arab menyiarkan berita ini. Dia berucap dalam 3 bahasa. Perusahaan ini sangat penting. Apakah yang dia ingin sebutkan? Iaitu peruntukan S377A yang selama ini perkahwinan antara lelaki dan lelaki ialah perkara yang diharamkan di Singapura, sama seperti Malaysia. Lelaki dengan lelaki tidak dibenarkan untuk mengadakan hubungan intim yang disebut di sini di tempat terbuka ataupun di tempat yang tertutup. Tetapi mereka telah ubah dan membenarkan lelaki bersama lelaki di mana saja. Dan perkara ini diisytiharkan pada hari kebangsaan mereka terlepas, bulan 9 tak silap saya. Dan Singapura telah membenarkan jantan kahwin jantan. Dan dia dianggap sebagai negara yang paling bahagia sebab membenarkan kebebasan. Ini hak asasi manusia. Dan mereka mendesak juga negara-negara Islam yang belum lagi melaksanakan perkara yang sama untuk sama-sama melakukan perkara sama bersama dengan Singapura. Mereka sedang mendesak Malaysia. Sekarang masa yang sangat kondusif untuk Malaysia juga. Mari kita fikir, tuan-tuan. Dan oleh sebab itu, mereka telah mengubah di dalam perbakan mereka yang mereka sebut sebagai marriage, perkahwinan.
Sebelum ini perkahwinan ialah antara lelaki dan wanita. Tetapi dengan perubahan peruntukan 377A ini, Singapura telah menukar maksud perkahwinan. Perkahwinan boleh lelaki dengan lelaki, lelaki dengan wanita. Tetapi Perdana Menteri ini ketika dia berucap, tuan-tuan dengar barangkali, dia buat satu statement bahawa kalaulah untuk dapat anak mesti kahwin lelaki dengan perempuan. Walaupun kita membenarkan lelaki dengan lelaki, tetapi kalau nak dapat anak mesti dengan lelaki dengan wanita. Dia mengajar, dan dia mengajak rakyat Malaysia untuk menjadi haiwan dan mereka keluar sebagai negara yang paling bahagia. Benar-benar syurga telah menjadi neraka, neraka menjadi syurga. Benar-benar apa yang dibawa oleh Dajjal benar-benar menjelma di jiran negara kita. Tuan-tuan yang saya hormati, apabila diistilahkan Singapura sebagai negara bahagia, rakyat Singapura terpanjat. Mereka adalah negara, mereka merasakan mereka tertekan hidup. Kehidupan negara yang sangat tinggi tetapi rakyatnya sangat miskin. Rakyatnya sangat menderita. Rakyat mereka keluar ke jalan-jalan mengatakan, kami derita. Bagaimanakah dunia mengatakan kami negara yang sangat-sangat bahagia? Dan kita ingat bekas Perdana Menteri mereka, Lee Kuan Yew, dia sangat bahagia dianggap sebab dia menukar Singapura daripada third world kepada first world. Negara membangun kepada negara maju. Bahkan Singapura telah muncul negara yang paling maju di dunia hari ini. Mengalahkan Amerika, mengalahkan Switzerland, mengalahkan Jepun. Singapura muncul sebagai negara paling maju. Dan Lee Kuan Yew sangat bahagia kononnya. Bila tuan-tuan baca bukunya, dia mengatakan, saya adalah orang yang paling derita. Tuan-tuan sangka saya orang bahagia, tapi saya derita. Dan orang Cina yang bersalam dengan saya, mereka kekal ke tangan mereka supaya dapat ong, dia kata. Mereka yang bersalam dengan saya, mereka yang bahagia. Tapi saya sendiri orang yang derita. Sebab saya takut mati. Seluruh keluarga saya telah mati. Isteri telah mati, tapi saya satu-satunya yang masih belum mati dalam keluarga saya. Saya sangat takut mati, kata bekas Perdana Menterinya. Rupa-rupanya kita sangka bahagia, dia derita. Walaupun dianggap sebagai negara yang paling bahagia, dia mengatakan, memberi jawapan yang ikhlas, kami derita. Tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat bunuh diri di Singapura. Tuan-tuan lihat dalam statistik ini, bila mereka sampai usia 60 tahun, sakit datang bertimpa-timpa, untuk pergi hospital mesti orang kaya. Orang miskin tidak boleh ke hospital sebab setiap penyakit ada insurans. Dan itulah kehidupan negara maju. Kita masih ada lagi hospital yang kerajaan, tetapi apabila mereka telah sampai usia 60 tahun, mereka bunuh diri. Maksudnya Singapura negara yang derita. Sepatutnya semakin tua, kita semakin bahagia. Sebab kita telah banyak berkhidmat, menaburkan jasa, dikelilingi oleh anak cucu kita yang bahagia. Tetapi tidak di sana. Di sana negara orang muda, bukan negara orang tua. Orang tua akan derita, depression, sakit jiwa. Dan itulah yang digambarkan oleh statistik ini. Dan yang kita sangka negara maju, paling maju dunia, rupa-rupanya dari segi kejiwaan mereka kehilangan segala-gala. Dan kita lihat satu lagi selain daripada Taiwan, Singapura dan Emirat Arab Bersatu. Dan negara ini juga negara yang dianggap sebagai negara yang bahagia. Negara yang asalnya negara miskin, negara padang pasir, tetapi Allah pancarkan petroleum mereka sehingga mereka menjadi antara negara terkaya dunia. Mereka membina bangunan paling tinggi dunia, bangunan Khalifah, Burj Khalifah, dan dianggap sebagai negara yang menara paling tinggi. Nombor dua ialah menara 118 Kuala Lumpur, menjadi naik joran dalam konteks bangunan paling tinggi dunia. Siapa kata Malaysia tidak hebat? Tetapi apakah mereka bahagia? Mereka kata negara Emirat ini negara yang sangat bahagia. Sebab pertama, mereka mengakui apa yang mereka sebut sebagai One World Religion. Mereka telah cantumkan Kristian, Yahudi dan Islam. Itu sebab mereka bahagia. Dan ini masjid pertama, bukan masjid, tuan-tuan. Gereja apa bukan? Rumah ibadat pertama. Gabungan antara Kristian, Islam dan Judaism. Dan dibina dan dijangka dibuka pada tahun 2022, tetapi tertangguh sampailah bulan ini, bulan Mac ini. Mereka mengatakan bulan Mac, bulan lepas, mereka mengatakan bangunan ini dibuka
dengan sebab penuh dengan kontroversi, dan oleh sebab itu Bangsa Bersatu mengatakan inilah negara yang bahagia sebab dia membenarkan agama yang bebas. Yang mereka sebut Kristen Islam, kemudian mereka cantumkan dengan Judaism, agama Yahudi, dan mereka sebut The Abraham Accord, iaitu rumah keluarga Ibrahim, Nabi Ibrahim AS, sebab Islam juga datang daripada Nabi Ibrahim, Kristian juga datang Ibrahim, dan Judaism juga datang daripada ayah yang sama, dan mereka berpakat untuk mengadakan satu agama dunia. Ini ialah apa yang dirancang apabila mereka tidak dapat melawan Islam. Islam bertambah dengan cepat di Eropah. Lalu mereka untuk dilute perkara ini, mereka cantumkan tiga-tiga ini. Lalu mereka kata agama mana pun sama. Sebab untuk menahan Islam yang berkembang di Eropah, gereja yang ditinggalkan dan gereja ditukar menjadi masjid, jadi caranya mereka, kita cantum sekali, nak masuk agama mana pun sama saja. Ini ialah cara mereka untuk menahan Islam, perkembangan Islam yang sedang cepat berlaku di Eropah. Dan mereka mengatakan mereka telah buka. Saya tak pasti, berita yang saya terima telah dibuka rumah ibadat pertama yang menggabungkan Islam, Kristian dan Yahudi, dan itu sebab Emirates menjadi negara yang bahagia. Dalam konteks ini, lebih bahagia sebab orang Islam telah meraihkan Chanukah, perayaan orang Yahudi yang ketika mereka merayakan perayaan ini, mereka membunuh Islam, sekarang dirayakan di UAE oleh umat Islam. Itu sebab mereka lah terbuka dan mereka lah masyarakat yang bahagia. Dan ini Bahrain, UAE, mereka telah menghantar wakil untuk sama-sama meraihkan hari raya Chanukah, iaitu hari raya yang dilakukan oleh orang Yahudi. Selepas mereka merayakan perayaan ini, mereka membunuh Islam, tuan-tuan. Setiap kali mereka merayakan perayaan Passover umpamanya, iaitu mengingati peristiwa selamatnya mereka daripada Mesir, daripada perang, mereka merayakan pada bulan puasa ini. Mereka merayakan setiap April, dan setiap mereka merayakan hari perayaan mereka lakukan dengan pembunuhan terhadap umat Islam. Dan sekarang umat Islam sama-sama merayakan perayaan mereka. Dapat kita bayangkan Allah berikan rezeki yang banyak pada UAE dan mereka balas seperti ini kepada umat Islam. Tuan-tuan, negara UAE negara yang bahagia sebab UAE ialah negara Semenanjung Arab pertama yang membina kuil Hindu, dengan alasan bahawa banyak pekerja Hindu yang ada di UAE, maka kita harus sediakan mereka untuk kuil mereka, dan akan diikut dengan cepat oleh Saudi. Saudi juga akan membina sebuah kuil Hindu di Saudi. Dan ini simbol kebahagiaan, simbol neraka. Sebab Rasulullah telah bersabda bahawa tidak boleh bercantum dua agama di Semenanjung Arab. Dan mereka telah mencabar hadis ini. Dan inilah yang disebut sebagai kebahagiaan mereka. Kebahagiaan mereka ialah neraka kita. Neraka kita ialah syurga mereka. Dan itulah yang digambarkan dalam indeks yang dikeluarkan ini. Dan ini di antara Tariq by Dubai wa Abu Dhabi. Ada patung Buddha telah dibina di UAE sebagai simbol kebahagiaan. Maksudnya toleransi dengan seluruh agama. Walaupun Rasulullah telah berpesan tidak boleh bergabung di atas di bumi Arab ini dua agama. Dan mereka telah cabar dengan adanya patung Buddha. Dan inilah indeks kebahagiaan yang dimasukkan oleh Bangsa Bersatu. Mari kita lihat negara umat Islam. Selain Arab Saudi yang diberikan indeks yang bahagia, tetapi negara yang paling derita di dunia ialah negara Afghanistan. Afghanistan yang dicerobohi oleh Rusia, dicerobohi oleh Amerika, dan mereka kalah di Afghanistan, dan mereka membiarkan Afghanistan menjadi negara yang porak-poranda, dan ialah negara yang paling derita di atas muka bumi. Dan tuan-tuan, lihat negara yang paling derita di atas muka bumi, tepat 146 ialah Afghanistan. Yaman yang mereka ceroboh. Amerika ceroboh bersama Saudi. Amerika negara yang paling canggih senjata. Saudi negara yang paling kaya dengan minyak. Mereka bersatu untuk hancurkan saudara mereka, Yaman. Yaman muncul sebagai negara yang derita. 10 negara derita ialah negara umat Islam. Yaman, Tanzania, Malawi, Rwanda, Zimbabwe, Afghanistan adalah negara Afrika Islam yang paling derita. Mereka menghancurkan dan mereka istiharkan negara paling derita. Dan marilah kita lihat, 20 tahun mereka telah menjajah Afghanistan.
bersama dengan ejen mereka. Mereka mengganas dan mereka meninggalkan Afghanistan dalam keadaan yang seperti yang kita saksikan sekarang. Dan mereka lah menjadi punca penderitaan yang dialami oleh rakyat Islam, umat Islam di Yaman. Mereka lah yang berada sedangkan Yaman satu masa dulu, selepas ketika tamadun Islam, tempat perkembangan Islam yang sangat pesat dan kemajuan yang dicapai oleh Yaman sangat hebat. Tetapi hari ini telah menjadi negara yang pecah, yang sangat menderita. Saya ingin bawa satu kajian lama oleh Bangsa Bersatu. Kajian ini dilakukan beberapa belas tahun pas. Mereka ingin mencari siapakah yang paling derita di dunia. Dalam tesis mereka ataupun dalam tujuan mereka ialah umat Islam paling derita. Lalu mereka cari siapakah penganut agama yang paling tinggi bunuh diri. Dan hasilnya seperti ini. Yang paling banyak bunuh diri ialah ateis. Yang diikuti oleh Buddha, Kristian, Hindu dan Islam hampir tidak ada yang bunuh diri. Sangat sikit. Mereka nak tunjukkan yang umat Islam yang bunuh diri. Orang yang paling derita dalam Islam, lalu mereka buat kajian ini dikaji oleh Bangsa Bersatu juga. Tuan-tuan boleh lihat dalam jurnal dikeluarkan Global dalam konteks bunuh diri ini yang dilakukan oleh doktor terpakar dunia dan berakhir dengan memeranjakkan mereka. Mereka nak tunjukkan Muslim paling derita, tetapi hasilnya lah Muslim hampir tidak ada yang bunuh diri. Dan mereka mencari sebab. Kita boleh tunjuk sebab mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Man qatala nafsahu bi hadidatin fa hadithahu fi yadihi yatawajja biha fi batnihi fi nar jahannam khalidan fi abadan." Siapa yang membunuh dirinya dengan besi dan dia sentiasa akan membunuh dirinya dengan menikam ke perutnya di dalam neraka Jahannam forever, ever and ever. Dia akan kekal dalam syurga, dalam neraka sekiranya dia membunuh dirinya. Man syariba suman faqatala nafsahu fa huwa yatasa min nar jahannam mutahallidan fi abadan. Dan siapa yang meminum racun, membunuh dirinya, maka dia akan minum racun sepanjang masa dalam neraka forever, ever and ever. Dan man tarada min jabalin faqatala nafsahu fa huwa tarada fi jahannam khalidan mutahallidan fi abadan. Dan barang siapa yang terjun daripada tempat tinggi untuk membunuh dirinya, dan dia akan terjun dalam neraka Jahannam selama-lamanya, forever, ever and ever. Dan umat Islam tidak ada yang bunuh diri. Yang bunuh diri sudah bukan Islam lagi. Dalam konteks ini, ketika dia bunuh diri, dia bukan lagi mukmin. Sebab mukmin tidak akan membunuh diri. Betapa besar cabaran di atas muka bumi, di akhirat lebih dahsyat. Inilah yang mereka cuba cari, sebab mereka telah terbalik sama sekali hipotesis mereka, dan mereka nak tunjukkan Islam negara umat yang paling derita dengan bunuh diri paling tinggi, tetapi mereka lah yang paling banyak derita. Dalam konteks ini tuan-tuan, Amerika diletakkan warna yang paling bahagia. Dan kita lihat apakah yang berlaku di Amerika. Negara yang menukar manusia menjadi haiwan. Dalam konteks ini kita lihat jenayah yang paling tinggi dunia yang tak pernah dikeluarkan oleh mereka, Amerika. Yang kedua adalah penjajah kita, UK, negara yang paling tinggi jenayah dunia. Jerman, Perancis, Rusia dan seterusnya. Di Amerika sebagai negara maju, negara yang bahagia, 1 daripada 6 wanita, 1 diperkosakan oleh masyarakat umum. Ini data yang mereka keluarkan. Di Amerika 20 juta, ini data lama, 20 juta terkena penyakit STD, Sexual Transmitted Disease. Negara yang dikatakan kononnya negara yang paling bahagia, negara yang paling derita dengan penyakit STD, penyakit haiwan, penyakit manusia menjadi haiwan disebabkan mereka mengamal LGBT. Dan HIV yang sangat besar, walaupun bukan berlaku di Eropah, bukan berlaku di Amerika, tetapi mereka yang menyebar ke seluruh dunia. Mereka sebarkan di Malaysia sebab Malaysia mengadakan Tahun Melawan Malaysia, dan mereka sebarkan HIV di Malaysia, dan Malaysia telah muncul top 10 dalam HIV dunia. Rupa-rupanya tahu Malaysia adalah untuk menyebarkan HIV. Kita sangka mereka bawa ekonomi, rupa-rupanya mereka bawa penyakit. Mari kita renung kembali dalam Tahun Melawan Malaysia. Kita mengharapkan ekonomi yang berkembang, tetapi yang berkembanglah HIV. Mari kita fikir tuan-tuan, depression, sakit jiwa,
Ini tidak ada negeri di Amerika yang masih lagi tak sakit jiwa. Seluruh negerinya yang biru sakit jiwa. Yang tidak ada negara putih, semuanya biru. Maksudnya Amerika, negara bahagia tadi, negara yang sangat derita dalam konteks depression, iaitu sakit jiwa. Bunuh diri. Ini negara yang Amerika yang bunuh diri. Tuan-tuan, ada satu negeri saja yang tidak dicap dengan biru. Seluruh negara Amerika menjadi negara penderitaan yang mereka lakukan jenayah bunuh diri secara terbuka. Itu sebab Malaysia nak halalkan. Bukan nak halalkan, tetapi nak mereka yang bunuh diri tapi tak mati untuk diberikan kebebasan. Tuan-tuan, depression, bunuh diri, ini ialah penyakit negara yang meninggalkan amalan Islam dan juga iman takwa. Siapa saja yang mengambil jalan ini, mereka akan derita. STD, kita lihat. Amerika juara STD. Dan kita lihat negara lain disebabkan oleh mereka, mereka telah mengembara seluruh dunia. Mereka membawa selain pada masyarakat lain juga. Dan terpaksa Eropah dunia mengisahkan satu hari. Hari Mental, World Mental Health Day. Iaitu pada setiap 10 Oktober, mereka isytiharkan Hari Sakit Jiwa. Sebab Eropah telah sakit jiwa. Dan tuan-tuan, mereka berhibur dengan hiburan yang mereka sangka ini kebahagiaan. Kebebasan adalah kebahagiaan yang mereka sebut. Mereka minum arak banyak-banyak, itu mereka sangka ini kebahagiaan. Tetapi inilah sumber penderitaan. Dan akibatnya, sebagaimana kita tunjukkan data tadi, hampir lebih separuh rakyat Eropah ialah anak luar nikah. Kanat tazun annaha hurriyah walakinnaha khasarat ma kana yuhafiz 'alaiha. Kura-kura ini sangka keluar daripada kulit ini adalah kebebasan. Sedangkan ialah menempa bala yang bakal menimpa mereka. Sedangkan kulitlah yang melindungi mereka selama ini. Dan inilah masyarakat yang menyangka mereka telah bebas, rupa-rupanya mereka seperti kura-kura yang keluar daripada kulitnya. Hanya tunggu masa untuk hancur. Dalam konteks ini, mari kita kenang apa yang Allah sebut. Satu contoh negara yang bahagia, negara Sabak, sebelum Allah hancurkan sebab mereka berpaling kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi maskin ayah. Jannatan yamin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Baldatun tayyibatun wa barakatuh. Dan sesungguhnya pada kerajaan Sabak itu terdapat tempat tinggal, dan tempat tinggal di Sabak itu sebagai ayat untuk kita renungi. Dan dia ada dua kebun, yamin wa shimal, di kanan kiri ada kebun. Kulu min rizqi rabbikum, dan Allah kata makanlah rezeki Allah. Washkurulah, dan bersyukurlah. Baldatun tayyibatun wa barakatuh, dan bumi yang indah, Allah yang pengampun. Dan itulah negara Sabak yang sangat mewah dengan sungainya, dengan buah-buahannya, dengan kebun-kebunnya, tetapi sayang. Allah mengatakan kemudian fa'radu fasanalihim sailal arim, dan mereka berpaling pada kebenaran. Lalu kami utuskan sailal arim, banjir besar. Badalhum bijannatihim jannatai zawatain uklin khamtin, dan kami tukar dua kebun tadi menjadi kebun yang mempunyai uklin khamtin, iaitu makan buah yang pahit. Wasrin, dan pohon asal. Wasyai min srin qalil, dan buah bidara yang sedikit. Zalika zanuhum bima kafaru fa nuzari ilal kafur, dan itulah balasan kami kepada mereka yang Allah anugerahkan kemajuan, kemewahan, rezeki yang banyak, tapi mereka berpaling, dan itulah Allah balas mereka sebab mereka berpaling kebenaran. Hanya tinggallah kenang-kenangan Yaman, negara yang banyak sungai. Allah berikan sungai yang banyak. Sekarang Allah tukar menjadi padang pasir. Kerajaan Sabak, tempat Yaman sekarang, menjadi padang pasir, sedangkan asalnya Allah kata Allah hancur mereka dengan banjir salal arim, iaitu banjir besar. Kalau ada banjir, ada sungai besar. Sekarang telah hard kontak. Hari ini dengan satellite kita lihat di bawah padang pasir penuh dengan sungai. Kita lihat dengan satellite di bawah padang pasir ada sungai yang tertimbus. Maksudnya bekas sungai. Sungai ini tuan lihat lebih banyak daripada Malaysia sekarang. Sungai di Yaman lebih banyak daripada Malaysia sekarang. Dan di sini ialah seolah-olah di kiri kanan mereka ada kebun yang sangat subur, tetapi mereka berpaling, Allah hancurkan negara mereka. Dan mari kita ambil tibat. Inilah kesan-kesan yang dapat kita saksikan negara Sabak. Hanyalah tinggal pembangunan kesan-kesan yang lama.
Sad Ma'arif ini ialah empangan yang pecah. Yang Allah sebut Sarul Arimin, inilah empangan yang berada di tapan-tapan pasir. Empangan yang sepatutnya menahan air tetapi sekarang padang pasir. Allah tukarkan negara yang subur menjadi padang pasir. Dan kita dapat lihat kesan-kesan mereka yang mereka tinggalkan. Tetapi ketika mereka beriman kepada Allah, mereka patuh pada Rasul mereka, Allah berikan kemewahan yang cukup indah. Tetapi apabila mereka berpaling, mereka dibalas seperti ini. Mari kita ambil iktibar negaraku yang tercinta, Malaysia. Ini negara yang kita cintai. Negara yang hanya satu-satunya untuk kita. Dan kita juga Allah berikan kemewahan yang banyak. Alhamdulillah, padi kita sangat banyak. Dan kita ada buah-buahan yang berbagai. Ini musangking yang tidak ada tempat lain. Allah berikan rezeki sebagaimana Allah beri kepada sahabat. Sebagaimana Allah beri kepada negara sahabat, Allah beri kepada kita. Dan Allah berikan petroleum kita sehingga kita dapat bina bangunan tinggi. Tapi awas, jangan kita berpaling pada kebenaran. Kalau kita berpaling pada kebenaran, akibatnya lah negara sahabat. Dan kita memang berpaling. Kita telah berpaling. Kita menukar sistem Allah kepada sistem yang lain. Ekonomi kita meninggalkan ekonomi yang Allah telah anugerah pada kita, tapi kita mengambil riba sebagai asas. Perundangan kita mengambil common law dan kita meninggal Al-Quran. Akibatnya kita menerima bala yang besar. Dan The Wall Street Journal mengisyaratkan Malaysia negara yang terpaling parah dalam rasuah. Cost of doing business di Malaysia paling parah dunia. Kalau nak buat bisnes di Malaysia, mesti ada rasuah. Mesti, tidak ada kecuali. Bukan saya kata, Wall Street Journal kata. Barangkali dia nak burukkan kita, tetapi data tidak boleh dimainkan, tuan-tuan. Kita lebih teruk pada Indonesia. Kita lebih teruk pada India. Yang selama ini kita sangka dua negara jiran kita ini lebih teruk dari kita. Sekarang rupanya kita lebih teruk. Dan apakah kini tidak ciri-ciri yang dilakukan oleh kaum sahabat telah menjelma negara kita? Akibatnya negara yang maju ini, bumi yang subur telah mengalami krisis ekonomi yang tidak ada taranya. Dan diistilahkan rasuah menjadi pandemik di Malaysia. Bukan kita sebut, pakar-pakar ekonomi menyebutkan. Kalaulah COVID-19 ialah pandemik, maka satu lagi ialah rasuah. Dan apakah kita tidak menempuh bala yang sama seperti kaum sahabat? Ingat, kes bunuh diri kita tidak pernah kurang. Dan kita sedang menempuh satu lagi bala. Kita sedang bincang untuk membenarkan minum arak secara terbuka pada setiap bulan Oktober yang mereka sebut Oktoberfest. Dan dibawa ke Parlimen. Parlimen kata kita harus benarkan supaya kita menjadi negara maju. Tidak ada bukti bahawa bila minum arak kita akan melakukan masalah. Tidak ada. Sebahagian ahli Parlimen sebut demikian. Dan ada ahli Parlimen mengatakan dia bukan budaya kita. Oleh sebab itu dia minum arak, dia akan mabuk, dia akan langgar seluruh manusia di atas muka bumi. Kata yang satu lagi kita masyarakat majmuk. Dan masyarakat majmuk inilah apabila seorang yang mabuk, dia langgar masyarakat majmuk seluruhnya. Cina, India, Melayu, semua dia langgar bila dia mabuk. Macam mana kita dapat hujah kita negara majmuk? Dan perjuangan antara benar dan palsu terus bergerak. Terus berjalan, tuan-tuan. Dan di manakah kita berada? Setiap kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dan kita mesti bersedia untuk menjawab setiap yang kita lakukan. Kemalangan jalan raya Malaysia paling top di Asia Tenggara. Antaranya disebabkan oleh arak. Don't drink and drive. Semua polis dunia mengetahui kalau minum arak akan menyebabkan kemalangan. Dan Malaysia top di Asia Tenggara. Ini sama-sama kita bina negara ini. Negara ini sama-sama kita bina dan kita bertanggungjawab dengan Allah di akhirat nanti. Dalam konteks ini, tuan-tuan, kita juga ada judi. Ada dua, judi haram, judi halal. Judi haram dibenteras habis-habisan. Sebab judi haram tidak boleh dipungut cukai oleh kerajaan. Tetapi kita ada judi halal yang sangat terkenal. Kita ada judi halal yang menjadi sebahagian daripada pendapatan negara. Sebelum adanya petroleum, pendapatan kita yang paling tinggi dunia ialah paling tinggi di Malaysia ialah judi. Dan tuan-tuan yang bekerja tahun 60-an, 70-an, antara gaji tuan-tuan ialah daripada judi ini. Marilah kita sama-sama fikir. Arak, judi, pelacuran. Apakah kita menempuh
seperti kerajaan Sabah. Mari kita sama berfikir. Dan Allah memberikan dua rumus yang cukup indah. Sebagai kesimpulan, siapa yang inginkan kebahagiaan, a'udzu minasyaitonir rajim. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa mu'minun fanuhyiyahu hayatan thayyibah wa najzannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itulah kebahagiaan. Dan sebaliknya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man arada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang paling daripada mengingatiku, kata Allah, maka dia akan menempuhi kehidupan yang sukar dan dibangkitkan, dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Allah berikan dua rumus. Satu rumus bahagia, satu lagi rumus derita. Tetapi sayang, bahasa satu mengambil rumus derita sebagai bahagia, bahagia sebagai derita, dan kita terbalik sama sekali. Dan kita sekiranya kita mengerti sistem bahasa satu, kita terbalik sama sekali. Dan dialah darjah kecil yang membawa syurga dikatakan neraka, neraka dikatakan syurga. Apakah tidak ada belum sampai masa pada kita? Apakah belum sampai masa pada kita untuk kita melaksanakan hukum Allah di atas bumi Allah? Apakah belum masa untuk kita melaksanakan hukum Allah di bumi Allah? Itu soalan, bukan jawaban. Dan kita tutup maksud kebahagiaan yang Allah rakamkan dalam surah Hud. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa amal ladzina sa'adu fil jannah wal ladzina sa'adu fil jannati khalidina fiha ma nafis samar illa ma syara. Illa ma syarabuk ata'an wa majuz. Itulah yang Allah sebut, barang siapa yang Allah berikan kebahagiaan, dia akan berada di surga nanti, dalam surga yang kekal abadi selagi wujudnya siang dan malam, langit dan bumi. Illa masyaallah, kecuali Allah kehendak, ya Allah yang Allah kehendaki. Ata'an wa majuz. Itulah anugerah yang tidak akan putus. Tuan-tuan, kebahagiaan yang hakiki ialah di akhirat. Siapa yang berjalan menuju kebahagiaan hakiki, dia bahagia di dunia. Siapa yang jalan yang menyimpang daripada jalan yang untuk menuju kebahagiaan di akhirat, dia akan derita di atas muka bumi. Itulah kata-kata akhir saya barangkali. Dan marilah kita sama renungi, dan marilah kita sama-sama menenungi apakah yang berlaku negara kita, sebab negara kita lah produk negara kita, dan kita membina negara sama kita, dan kita akan dibertanggungjawabkan. Saya minta maaf tuan-tuan kalau saya tersalah, terkasar, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.